Testing, suara saya dengar? Okey. Kita boleh mulakan. Nanti kita akan ada rakaman mana-mana panel yang tak sempat masuk bersama kita pada pagi ni. Kita akan masukkan video ni dalam aplikasi eHapit untuk tengok lagi sekali lah taklimat pada pagi ni. Suara saya jelas tak? Suara Cik Talib jelas? Jelas Cik Talib. Okey, baiklah kita mulakan ya. Boleh Cik Kamal teruskan. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Abdul Muttalib bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah, yang dihormati ketua-ketua program, ketua program Diploma Kejuruteraan Awam, ketua program Diploma Akubahan, ketua program Diploma Perkhidmatan Bangunan, yang dihormati Puan Aryuzianti Muhammad selaku pengarah program. Seterusnya para panel yang arif lagi bijaksana dan barisan jawatankuasa eHapit sesi 1 2021-2022 pada kali ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun secara atas talian pada pagi ini, diberikan kesihatan yang baik dan juga kelapangan masa tatkala negara kita mengalami satu situasi yang sedih sebenarnya. Beberapa negeri terlibat dengan banjir yang besar. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang dilanda musibah dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah diberi kekuatan hendaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang saya ucapkan ke majlis pembukaan eHapit ataupun pertandingan Hari Pertandingan Projek Pelajar dan Inovasi sesi 1 2022, sesi 1 2021 dan 2022 ataupun ringkasannya kita panggil eHapit. Sebelum memulakan majlis, marilah sama-sama kita menandatangan memohon keberkatan agar program kita pada pagi ini dan seterusnya pada sehingga 4 Januari nanti berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis eHapit sesi 1 2021-2022 pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini
agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Encik Abdul Muttalib bin Abdul Rahman selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan terima kasih kepada Musi Majlis. Yang saya hormati berusaha ketua-ketua program Jabatan Kejuruteraan Awam, pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam, dan khusus kepada kita punya ahli-ahli panel daripada industri. Kita ada lebih kurang 15 orang jemputan panel industri, dan kita ada 4 orang jemputan dalaman daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Selamat datang. Julung kalinya, bukan julung kali, kali kedua kalau tak silap saya, pihak Jabatan Kejuruteraan Awam mengadakan secara online, ataupun kita panggil sebagai Hari Pertandingan Inovasi dan Pembentangan Projek semester akhir bagi Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey, untuk makluman kita punya para panel jemputan, saya amat menghargai sokongan dan juga sumbangan tenaga khususnya pada pagi ini untuk membantu kami di pihak Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah untuk menjayakan kita punya program yang lazimnya kita adakan pada hujung semester untuk memberikan penilaian terhadap projek-projek pelajar semester akhir. Beberapa nama yang saya lihat di sini, panel-panel jemputan luar ni, industri khususnya, yang biasa yang saya tengok dan biasa jumpa, dan tapi sebahagiannya itu familiar nama. Saya mohon maaf lah jika ada yang sebab kita tak pernah jumpa, dan saya mengharap sangat bila kita mengadakan sesi-sesi begini kita dapat berjumpa secara face to face, tapi disebabkan situasi semasa, itulah kekangan yang kita hadapi. Okey, untuk makluman para panel, bermula pada intake kali ini kita menggunakan nama sesi 1 2021/2022. Sebelum ni Politeknik menggunakan sistem intake sesi Jun dan juga sesi Disember. Tapi bermula pada semester ini, di mana kemasukan pada bulan September hari itu, kita memperkenalkan sesi 1 tahun, ada 2 tahun lah, maknanya sebahagian tahun ni dan sebahagian dari tahun depan. Dan sesi kedua, sesi 2 2022/2023. Itu kali pertama lah. Ini sesi pertama yang kita perkenalkan. InsyaAllah kita punya sesi inovasi pembentangan projek yang akan bermula pada hari ini 27 hari bulan Disember dan berakhir pada 4 Januari 2022. Mudah-mudahan apa yang kita rancang dipermudahkan tak kala dengan situasi semasa kita punya negara dengan cuaca yang tidak menentu, dengan harapan saya semuanya berjalan dengan lancar. Okey, untuk makluman para panel juga, pada sesi ini kita banyak kekangan, di mana sebahagian besar pertemuan penyelia-penyelia bersama dengan pelajar adalah secara online. Walaupun pada bulan September hari itu KPT mengeluarkan satu garis panduan kemasukan secara berperingkat bermula pertengahan Oktober
kita juga telah menyusun terutamanya memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar semester akhir untuk hadir ke KAMSIS lah, makna mengadakan perbincangan bersama dengan penyelia-penyelia. Walau bagaimanapun kita merancang pada bulan 11 hari itu sebahagian pelajar-pelajar kita terkesan juga dengan COVID-19 ini, dan hampir sebulan jugalah ada kumpulan-kumpulan daripada semester akhir terpaksa kuarantin, dan itulah beberapa aktiviti-aktiviti kita tertangguh. Okey, untuk itu juga saya nak berkongsi sedikit situasi yang berlaku di Jabatan Cawangan Awam khususnya berkenaan dengan persediaan pelajar-pelajar berkenaan dengan pembentangan projek semester akhir. Kita sentiasa meningkatkan dari segi pemantauan dan juga penyeliaan kepada pelajar. Dengan harapan kita disiplin pelajar ini sentiasa kekal lah. Tapi walau bagaimanapun saya tak pasti, tapi saya rasa sama juga di mana-mana bila pertemuan secara online ni banyak kekangan yang kita hadapi, di mana kita tak dapat buat pemantauan secara terus dengan pelajar-pelajar kita, dan banyak yang maklumat-maklumat yang saya dapat, kekangan-kekangan di antara penyelia dan juga pelajar berlaku. Begitu juga dengan pelajar untuk mendapatkan pertemuan dengan pihak-pihak industri untuk menilai ataupun mendapatkan data-data dengan industri dan juga organisasi luar. Banyak kekangan yang mereka hadapi selain daripada masa dan juga pergerakan. Dan pada 2 minggu ini kita juga terdapat sebahagian pelajar terlibat dengan bencana banjir, dan pagi tadi pun pihak PISAS bermesyuarat untuk melihat semula isu-isu semasa terhadap pelajar-pelajar kita. Itulah banyak yang orang kata kekangan yang kami hadapi, berbeza. Maksudnya itu PKP, COVID, sekarang dengan COVID pun masih ada, dan juga situasi cuaca yang tidak menentu. Itulah kekangan yang pesyarah-pesyarah sebagai penyelia dan juga pelajar-pelajar untuk menguruskan persediaan dari segi pembentangan projek. Walau bagaimanapun dia bukanlah seminggu dua ini benda ini berlaku, dan dia projek ini berlaku daripada semester lepas lagi, dan pemantauan yang berterusan itu sebahagian besarnya menunjukkan hasil-hasil yang baik. Dan pada 2 minggu inilah yang harapan saya dan juga penyelia-penyelia supaya banyak input-input yang membina, ya teguran-teguran yang kami harapkan daripada panel-panel industri luar dan juga dalaman, supaya objektif-objektif berkenaan dengan pembentangan projek akhir ini dapat memberi sedikit sebanyak input kepada pelajar dan juga penyelia khususnya. Dengan antara lain kita dah menetapkan dari segi konteks silibus dengan memberi penekanan kepada pengetahuan teknikal sama ataupun melibatkan sains sosial, perkembangan personaliti pelajar yang menjurus supaya mereka ini boleh menghasilkan sesuatu daripada dapatan-dapatan mereka sepanjang pembelajaran di politeknik khususnya. Okey, saya tidak mahu bercakap panjanglah. Maknanya dekat sini apa yang saya ingin kongsikan dengan kita punya panel luar, mudah-mudahan dapat memberi input-input membina kepada kita punya pelajar supaya mereka bersedia, maknanya dari segi apa yang dihasilkan dalam pembentangan projek ini bukanlah semata-mata projek yang perlu dinilaikan. Maknanya penilaian projek itu adalah konten utama, tapi dari segi impak lain, maknanya selepas ini supaya mereka tahu komitmen terhadap projek itu adalah sebagai satu permulaan kepada komitmen mereka kepada dunia luar selepas ini, di mana semester depan mereka akan menjalani latihan industri, di mana kekangan-kekangan
dan juga situasi yang memang berbeza. Seperti mana kalau sebelum ini pelajar LI terlibat dengan pergerakan kita panggil pergerakan yang terhad kepada dunia luar. So sebagai panel-panel industri yang sememangnya tahu apa keperluan-keperluan industri, apa yang nak dilihat dari segi mentaliti bakal-bakal graduan politeknik supaya dapat menyumbang kepada industri di masa akan datang. Itu saja daripada saya untuk pembukaan pada hari ini. Saya akan menyerahkan kepada kita punya ketua penyelaras dan juga urustia untuk berbincang sedikit taklimat lanjut kepada setiap panel industri berkenaan dengan kita punya Hari Pertandingan Inovasi dan Pembentangan Projek sesi 1 2021 dan juga 2022. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Muttalib bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah, di atas ucapan alu-aluan dan harapan beliau terhadap program kita pada kali ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada 2 sesi taklimat sebentar lagi. Taklimat yang pertama iaitu taklimat penggunaan aplikasi eHapip yang akan disampaikan oleh Puan Aryudianti binti Muhammad, dan seterusnya taklimat permakahan yang akan disampaikan oleh penyelaras projek mengikut program lah. Seterusnya kita ke taklimat yang pertama. Dengan ini saya mempersilakan Puan Aryudianti untuk menyampaikan taklimat berkenaan penggunaan aplikasi eHapip. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan juga terima kasih juga kepada ketua jabatan, dan seterusnya kepada semua panel-panel yang sudi hadir pada sesi webinar pembukaan kita dan juga taklimat pada pagi ini. So izinkan saya untuk share skrin. Saya teruskan sesi webinar pembukaan kita pada pagi ini dengan taklimat penggunaan aplikasi eHapip. Sebelum saya mulakan taklimat pada pagi ini, izinkan saya memaklumkan sedikit perkara berkenaan dengan penggunaan aplikasi eHapip ini. Kita telah Jabatan Kejuruteraan Awam dan juga kami sebagai penyelaras projek telah membangunkan satu aplikasi lah bagi membantu perjalanan proses penilaian projek pelajar melalui secara online, sebab kita merasakan banyak dokumen projek yang perlu dinilai oleh panel. So aplikasi ini adalah sesuai untuk kita masukkan semua dokumen berkenaan dengan dokumen projek, dan juga untuk seterusnya berkenaan dengan pelajar-pelajar projek akhir untuk semester ni, untuk program untuk ingin saya maklumkan juga di sini untuk tajuk-tajuk projek akhir sebenarnya pada di Jabatan Kejuruteraan Awam untuk program DKA. Pelajar diberi tajuk dibina berdasarkan secara individu, tetapi mereka menghasilkan satu produk yang sama, cuma dia punya tajuk projek tu adalah mengikut individu dan penilaian juga adalah individu. Untuk projek DKA dan juga projek DPB, tajuk-tajuk tu adalah pecahan daripada skop kerja untuk menyelesaikan satu produk. Dan juga untuk DUB dia berlainan sikit. Untuk program DUB dia ada 2 perkara yang perlu dinilai, iaitu dokumen tender dan juga
juga projek inovasi. Okey, seterusnya saya teruskan kepada taklimat penggunaan aplikasi e-HP. Okey, aplikasi ini dibina ada tiga aplikasi sebenarnya berdasarkan program masing-masing. Bermaksud di sini untuk kita install aplikasi e-HP ini, maksudnya panel-panel di sini boleh install e-HP ini berdasarkan program masing-masing lah. Okey, di sini saya paparkan macam mana untuk menginstall aplikasi e-HP. E-HP ni boleh dipasang di sama ada boleh di download dan juga diinstall di desktop, dan juga cuma paparan di desktop dia perlu dikecilkan lah. Untuk yang paling sesuai adalah di smartphone. Aplikasi ini sesuai untuk digunakan di smartphone. Dua kaedah. Yang pertama adalah melalui tekan pada link yang disediakan ataupun scan QR code yang dipaparkan lah. Okey, yang ni untuk program e-HP DPB. Mungkin selepas ni kita akan bagi dekat panel dalam grup WhatsApp ataupun melalui JK panel, kita akan bagi link untuk install aplikasi ini. Okey, yang seterusnya adalah aplikasi untuk DKA. Dan seterusnya adalah aplikasi DUB. Seterusnya saya pergi kepada cara penggunaan aplikasi. Okey, saya mulakan dengan khusus untuk program DPB. Okey, untuk program DPB, kalau tengok di sini, cara penggunaan aplikasi ini, kalau tengok di sini, dia ada beberapa paparan di aplikasi, iaitu yang di bahagian bawah ini dipanggil tab. Di bahagian bawah dipanggil tab. Setiap aplikasi untuk program dia berbeza. Tab yang di bawah paparan tab ni bergantung kepada keperluan setiap program lah. Okey, kalau tengok di sini untuk DPB, di bawah ni adalah tab. Dan juga kita ada ke atas ni ada line 3 ni adalah menu. So di dalam menu ni dia ada banyak lagi yang boleh dipaparkan di sinilah. So yang paling penting yang dipaparkan adalah dekat tab. Untuk panel-panel semua dekat tab. Mungkin yang di paparan yang dekat menu ni untuk tengok semula apa yang telah diisi pada sesi penilaian lah. Okey, kita tengok satu-satu. Untuk program DPB, kita ada 11 kumpulan yang dinilai. Okey, di bawah sini, ini adalah video untuk sesi taklimat pada semester lepas. Okey, selepas ni bila habis je sesi taklimat ni, saya akan upload video untuk taklimat sesi hari ni. Saya akan upload dalam aplikasi masing-masing lah. Maksudnya selepas ni setiap aplikasi ni akan paparkan video taklimat pada pagi ni. Okey, yang seterusnya kita ada buku program di sini. Dan di bawah kalau ada paparan macam link ni, maksudnya dia link kepada buku program ataupun link kepada dokumen ataupun link selalunya saya akan buat link ni adalah untuk kita link sambungkan ke dokumen dah. Kalau tuan-puan tekan kat sini, dia akan keluar link yang sepatutnya yang dipaparkan lah, dokumen yang sepatutnya. Contohnya saya tekan link kat sini, dia akan keluar link lah. Okay, contohnya yang saya tekan tadi, kita nak pergi ke link buku e-buku program. So dia akan keluar e-buku program lah. Okey, seterusnya kita ada paparan yang ni, yang bila tab ini menyala kat sini, maksudnya ini adalah paparan home lah. Okey, untuk penilaian panel-panel, so untuk DPB dia akan pergi kepada panel. Dan setiap kat sini kita ada 4 panel. Dalam setiap panel, tuan-puan panel-panel akan klik pada nama masing-masing. Untuk sesi sekarang ni, kalau ikut program yang lain, dia ada gambar. Saya tak sempat lagi masukkan gambar kat sini. So bila klik kat dalam ni, semua dokumen, apa-apa penilaian yang sepatutnya ada di dalam ni lah. Contohnya saya klik pada IRTS Dr. Hafizi ni, panel yang pertama ni, dia akan paparkan kumpulan yang dinilai. Contohnya kita ada untuk penilaian untuk semester, untuk kita punya program e-HP ni, kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah secara offline, iaitu
panel akan tengok dulu dokumen-dokumen yang telah dihantar kepada pelajar. Setiap program dia ada dokumen yang berlainan masing-masing lah. Maksudnya apa yang dipapar kat dalam ni adalah yang telah diselaraskan oleh pengarah projek. Maksudnya dokumen-dokumen yang telah diminta pelajar submit lah untuk dinilai. Okey, untuk program DPB kita ada satu maksudnya untuk panel DPB kita ada satu panel akan nilai 6 sebab kita ada 11. Satu kumpulan akan dinilai 2 panel. Maksudnya satu panel akan menilai 6 grup ataupun 5 grup lah. Okey, kalau tengok kat sini tuan-puan untuk panel dia akan klik dekat kumpulan yang dinilai. Maksudnya tadi saya dah explain tadi setiap walaupun dia bekerja dalam satu grup tapi penilaian adalah secara individu. Okey, sebab tu dalam apps ni dia paparkan by nama pelajar. So maksudnya pelajar ni kita dah sortkan dia duduk dalam kumpulan satu, dia akan senarai pelajar adalah dalam kumpulan satu lah di sini. Maksudnya panel-panel akan menilai pelajar grup itu adalah secara individu setiap pelajar. Okey, kalau tuan-puan klik di sini, boleh klik di sini. Bila klik di sini, dia akan paparkan dokumen-dokumen yang telah disubmit oleh pelajar lah. Okey, kalau tengok kat sini ada dokumen yang tak boleh, macam video ni, ada pelajar yang dibagi link video, dia boleh, apps ni boleh support. Ada yang apps tak boleh support, dia takkan keluar video di sini lah. Okey, maksudnya bila video kat sini tak keluar, tuan-puan boleh klik link yang telah disediakan. Contohnya link untuk video presentation. Apa beza video presentation dengan video inovasi? Saya rasa semua program ada video presentation dan juga ada video inovasi. Video untuk pembentangan projek adalah video pelajar secara individu, dia bentangkan projek ikut tajuk mereka lah. Kalau video inovasi adalah video produk yang telah dihasilkan. Okey, kalau kat sini DPB sebenarnya untuk laporan ni nanti saya akan offkan balik sebab kita ada satu panel lain untuk menilai laporan. Okey, untuk slide presentation adalah slide yang telah dibuat berdasarkan video presentation tadi. Pelajar juga submit slide presentation di sini. Okey, maksudnya yang saya telah nyatakan sebelum ni, kalau ada link, simbol link ni maksudnya dia akan linkkan ke dokumen. Contohnya kalau saya tekan macam tadilah, tekan dia akan link ke dokumen lah. Kalau macam di sini, video ni tak boleh paparkan, tuan-puan jangan risau, boleh klik dekat link yang telah disediakan lah. Okey, ada setengah macam aplikasi ni dia boleh kadang-kadang MP4 dia boleh support, kadang-kadang dia hanya support untuk link YouTube saja. Okey. Okey, kalau tengok kat sini yang bila scroll ke bawah akan ada penilaian panel. So penilaian panel kalau di sini yang untuk program DPB, satu panel kita akan buat borang yang berlainan. Maksudnya borang rubrik yang sama tapi kita dah setkan borang masing-masing lah. Cuma di sini nanti saya akan setkan lagi sekali untuk ada masalah akan datang, mungkin paparan tak nak privacy ke markah daripada panel, saya akan setkan share kepada email kepada panel lah. Okey, untuk hari ni sebenarnya hari ni kita masih lagi tengah kemaskinikan dokumen pelajar dan juga kemaskinikan aplikasi ni sebab kita tahu macam Tuan KJ tadi, Tuan Ketua Jabatan telah maklumkan tadi, banyak kekangan yang kita telah hadapi. Contohnya pelajar ada yang terlibat dengan bencana banjir. So maksudnya kita masih lagi menunggu pelajar untuk kemaskini dokumen yang untuk dinilai. So mungkin ada pelajar yang masih lagi ingin kemaskini dokumen mereka. So kita akan bagi peluang untuk hari ini settle dan mungkin kita akan bermula penilaian sepenuhnya daripada tuan-puan adalah bermula esok. Maksudnya tuan-puan boleh mula tengok dokumen pelajar adalah esok. Mungkin hari ini boleh tengok ada yang pelajar yang dah submit, mungkin dokumen tu akan berubah. Mungkin ada pelajar yang dia submit yang lain. So saya akan consider lagi untuk hari ini untuk penilaian final mereka lah. Sebab ada yang pelajar, ada yang nak kata ada nak ubah lagi, saya akan kemaskini untuk hari ini.
Okey, kalau kat sini borang-borang markah ni kita akan bermula untuk sesi yang pertama tadi menilai dokumen. Tuan-puan boleh menilai dokumen, tengok dulu dokumen pelajar kat sini. Secara offline tadi kita bagi 2 hari, maksudnya bermula esok 28 hingga 29. So 30 hari bulan untuk DPB kita akan ada sesi yang kedua nanti, sesi Q&A lah. Okey, tuan-puan setelah tengok dokumen dekat sini, tuan-puan boleh klik di sini. Boleh klik dekat status penilaian ataupun status yang tuan-puan dah tengok dokumen pelajar. So boleh klik kat sinilah untuk kami AJK mengetahui adakah dokumen tu telah ditengok atau belum, ataupun mungkin ada markah. Maksudnya status penilaian ni maksudnya dah selesai. Maksudnya dia punya markah adalah finalize. Okay, finalize. Okay, tarikh pelaksanaan penilaian, tuan-puan just klik je dekat kalender kat sini, dia akan keluar kalender lah, pick tarikh yang dinilai untuk semua dokumen ni. Yang ni untuk status penilaian laporan untuk DPB, saya akan hide yang ni sebab kita ada panel yang lain. Saya lupa saya ada panel yang lain kat sini, so saya akan hide nanti. Mungkin tuan-puan tengok hari ni lain kan, esok lain. Cuma saya maklumkan sini untuk penilaian laporan kita ada panel yang lain lah. Okey, untuk seterusnya tuan-puan boleh isi keseluruhan, komen keseluruhan daripada dokumen-dokumen yang tuan-puan dah tengok tadi. Boleh tekan kat sini, boleh masukkan komen, dan komen ni kita akan paparkan kepada pelajar untuk pelajar membuat penambahbaikan untuk dia ada 1 minggu lagi, sama ada dari segi data analisis ataupun dari segi dia punya cadangan ataupun perbincangan yang telah dilaksanakan. Mungkin tuan-puan boleh bagi cadangan, ataupun mungkin ada produk yang ada potensi untuk pergi ke pertandingan seterusnya. Pada minggu depan kita akan ada pertandingan peringkat politeknik. Mungkin penambahbaikan yang tuan-puan cadangkan kat sini boleh diguna pakai untuk dibawa untuk diperbaiki sebagai persediaan untuk ke pertandingan yang seterusnya lah. Ataupun mungkin ada pelajar yang tidak berpeluang untuk menyertai pertandingan pada minggu depan, mungkin dia akan boleh meneruskan projek pada akan datang. Okey, yang seterusnya ini bahagian panel. Kalau tengok kat sini, ini adalah yang telah kita klik pada pelajar tadi. So maksudnya setiap pelajar dia akan dapat paparan yang sama. Okey, untuk borang markah ni sebenarnya untuk program DPB, bila tuan-puan klik je kat sini, nanti kita akan ada sesi taklimat pemarkahan. So sekarang ni saya tak pergi detail lah kepada borang pemarkahan kat sini lah. Okey, seterusnya bila dah selesai yang ni untuk 6 grup, untuk kita ada sesi Q&A. Okey, sesi Q&A untuk program DPB kita dah ada jadual yang kita telah setkan kepada panel pada 30 hari bulan 12, iaitu pada hari Khamis, tak silap saya, pada hari Khamis, dan kita dah setkan masa dan juga link untuk kalau tengok kat sini, tuan-puan tengok kat sini sama sesi Q&A ni sebenarnya untuk mengukuhkan, mungkin tadi markah yang ada dalam borang markah tu tuan-puan nak tengok lebih detail projek pelajar tak faham, mungkin kita akan bagi masa sampai hari Jumaat lah untuk penilaian. Maksudnya selepas sesi Q&A, tuan-puan boleh ubah lagi markah yang tuan-puan dah isi dalam borang markah tu. Okey, borang markah pun kita kalau untuk program DPB saya dah buatkan secara automatik lah. Markah tu boleh tuan-puan ubah kat situ, tak perlu download. Dia menggunakan Google Sheet, dia terus save kat situ, dan kalau kata nak ubah boleh ubah lagi sekali sehingga tarikh yang sepatutnya mungkin hari Sabtu Ahad, mungkin hari Isnin tu saya sebagai penyaras projek saya akan kena key in lagi sekali dalam kita punya ISOM lah untuk kepada ISF. Jadi maksudnya mungkin hari Ahad tu adalah last lah bagi saya lah untuk DPB. Mungkin untuk DKA dia ada masa dia lah sampai 2 hari bulan 1. Okey, sebab kita akan ada sesi penutup pada 4 hari bulan 1. So maksudnya sesi penutup tu kita nak dapatkan result lah, mana pelajar 3 pelajar kita nak dapatkan
untuk program DKA, 3 projek yang terbaik untuk kita bawa ke pertandingan akan datang. DPB juga kita nak 3 projek yang berpotensi yang kita nak bawa ke projek akan datang, dan DUB pun sama. Cuma DUB ni kita tengok dari segi inovasi projek mereka lah, bukan dokumen tender. Okay. So untuk sesi Q&A, tuan-puan klik je kat sini. Kalau untuk yang ni, untuk kumpulan 1 tadi, kita dah sediakan link siap-siap kat dalam ni. Bila tuan-puan klik je link kat sini, maksudnya tuan-puan terus join ke sesi Q&A tu lah. Pada tarikh 30 hari bulan, nanti saya akan setkan kat sini tarikh ada kat atas ni, 30 Disember, saya dah setting kat sini. Masa pukul 9 pagi, tuan-puan klik je di sini, dia akan pergi ke bilik Q&A bersama pelajar tersebut. Okay. Cuma kat sini saya ingatkan tuan-puan tak perlulah selesai sesi, tuan-puan nak patah balik, klik dekat kumpulan 2. Sebenarnya link kat sini adalah link yang sama. Bila tuan-puan masuk je sesi yang pertama ni pukul 9 pagi sampai pukul 9.30 pagi, tuan-tuan tak perlu patah balik. Okay, tuan-puan tak perlu patah balik ke app untuk klik untuk sesi yang untuk kumpulan 2 sebab dia menggunakan link yang sama. Cuma untuk sesi Q&A ni, untuk program DPB, kita start pukul 9 pagi untuk panel IR Faid dan juga Dr. Zulkifli, dia sampai pukul 12. Mungkin untuk room yang satu pun dia sampai sesi pukul 12 juga. Cuma saya ingat kat sini kita ada 2 projek di sini yang melibatkan bekerjasama dengan Jabatan Perdagangan. So mungkin yang terkena kat sini adalah panel, saya tak ingat untuk DKA, saya tak ingat. Saya tak pasti lagi, mungkin Puan Sarah akan maklumkan pada sesi taklimat pemahkahan nanti. Tapi untuk DPB, IR Hafizi dan juga doktor, tak ingat doktor apa nama, doktor ni akan terlibat untuk room yang pertama, akan terlibat bagi kumpulan 4. Okey, kumpulan 4 kita ada penilaian bersama dengan panel daripada Jabatan Perdagangan. Okey, so maksudnya saya akan bagi link yang berlainan. Maksudnya saya dah setkan kumpulan yang keempat adalah kumpulan yang last kali. Sama sebenarnya panel IR Fizi ni ada 5 pelajar, 5 kumpulan, tapi kumpulan yang kelima, kumpulan yang keempat tu saya buat last kali. Maksudnya bila habis kumpulan yang kelima, kumpulan yang keempat tu saya mohon kepada panel IR Fizi untuk pergi ke link yang lain lah, sebab untuk kita link yang untuk sesi yang seterusnya adalah bersama student Jabatan Perdagangan. Sebab dia bekerjasama di antara kumpulan 4 tu tadi, daripada program kejuruteraan, dia bekerjasama dengan pelajar daripada Jabatan Perdagangan. Okay. So seterusnya, kalau dah selesai sesi Q&A, so boleh klik status Q&A dan juga boleh bagi ulasan untuk Q&A yang telah dilaksanakan bersama pelajar lah. Okey, untuk tab yang seterusnya kita ada jadual Q&A. Kat sini dia paparkan benda yang sama tadi. Benda yang sama sahaja, cuma nak bagi nampak kat sini untuk jadual kat sini lah. Kalau sebelum ni kita panel yang setkan masa Q&A bersama pelajar, dan juga panel akan setkan platform, sama ada yang dia nak pakai platform apa kan. Untuk sesi semester ni kita dah setkan siap-siap tarikh sebab kita kesutukan masa untuk sebab kita ada minggu depan kita akan ada pertandingan bersama dengan jabatan lain. Okey. So seterusnya kita patah balik kepada selepas selesai semua dua-dua sesi 1 secara offline tengok dokumen, dan juga sesi kedua yang berkenaan dengan Q&A tadi. So saya mohon tuan-puan patah balik kepada bahagian panel masing-masing. Kalau ikutkan kat sini, bahagian panel ni ada borang pengesahan penilaian. So dalam borang pengesahan penilaian ni, tuan-puan mohon isi lagi sekali, dan juga boleh senaraikan produk yang berpotensi untuk kita bawa ke depan lah. Okey. Dan juga ulasan keseluruhan panel. Cuma mungkin pada hari untuk program DPB, kita akan ada majlis perbincangan lah untuk kita pilih tiga produk yang terbaik. Walaupun tuan-puan dah pilih kat sini, mungkin
kita akan tengok balik bersama 4 panel lah. Okey. So yang ni status penilaian keseluruhan, just switch ke ni, maksudnya selesai semua. Okey, bila dah isi dekat borang pengesahan, dia akan ada paparan di sini. Dia akan paparkan list di sini. Sekarang ni kosong sebab tak ada yang mengisi borang pengesahan lagi. So selepas je tuan-puan isi yang borang pengesahan tadi, dia akan list dekat sini. Dan juga mungkin kat sini dia akan list, dan list tu tuan-puan boleh edit balik. Okey. Cuma yang ni untuk button yang pensel kat atas, kalau tuan-puan untuk yang ada panel tadi, boleh update alamat surat menyurat. Mungkin kita tak tahu CJ kita akan post ataupun macam mana, kita tak dapat maklum balas lagi. Mungkin boleh update gambar lah kat sini. Mungkin ada gambar yang boleh ni. Maksudnya dia akan papar di mana? Dia akan papar dekat dalam, dekat sini lah, dekat bahagian sini. Okey, seterusnya kita pergi ke aplikasi DKA. Okey, DKA sekarang ni untuk semester ni kita ada 28 kumpulan. So paparan dia sama, dia ada tab. Tab kat bawah ni pun dia ada. Okey, dia lebih sikit, dia ada panel, senarai panel. Okey, lepas tu kita ada room 1, room 2. Cuma kalau tuan-puan dia benda yang sama. Kalau tuan-puan tengok kat sini, klik dekat panel ni, saya bagi contoh Encik Muhammad Faris ni. So dia akan terlibat dengan room 1 dan juga room 1 sahaja. Okey, room 2 dia tak terlibat. Okey, maksudnya senarai kumpulan yang dinilai yang ni lah yang ada di sini. Maksudnya 2, 5, 9, 15, 24. Jadi Puan Siti Sarah dah setkan lah. Okey, so untuk penilaian pelajar pun sama, secara individu, dan dia akan paparkan video kat dalam ni. Dia ada mungkin yang borang markah ni masih lagi tak ada link borang markah. Puan Siti Sarah tengah update lah kat dalam ni. Okey, borang-borang markah. Dia tak ada paparan borang markah, nampak kosong kan? Bukan app ni masalah, mungkin belum selesai lagi untuk masukkan link borang markah kat dalam ni. Okey, kalau tengok kat sini, ada video yang boleh dipaparkan, ada video macam tadi tak boleh dipaparkan kan? Okey, yang ni itulah masalah apps ni, dia ada yang boleh support, ada yang tak boleh support lah. Okey, so terusnya kita pergi, kalau klik dekat pelajar ni pun sama. Tuan-puan klik kat pelajar, dia akan keluar detail pelajar lah. Okey. Maksudnya dia akan keluar ke senarai ahli kumpulan yang lain lah. Okey, so back balik. Tuan-puan cari yang nama, katakan kumpulan 2 tadi. So dia ada sama, ada yang 4 pelajar, ada yang 3 pelajar. Okey, kalau tengok kat sini kena nilai satu-satu lah. Nilai satu-satu, so dia ada borang markah dia. Okey, so seterusnya kita pergi ke room 1. Okey, yang ni nilai untuk produk inovasi. Okey, room 1 ni maksudnya ada, saya tengok room 2. Okey. Okey, yang ni penilaian untuk produk inovasi lah. Okey, kalau tengok kat sini. Okey, ataupun tuan-puan boleh pergi ke sini, tuan-puan boleh klik ke atas ni. Okey, tengok room tadi kan pergi ke room 1, boleh cari Dr. Siva. Dr. Siva. So boleh search ke atas. Nanti dia akan search lah. Ya. So dia akan keluar. Jadi Dr. Siva saja. Dia akan keluar Dr. Siva sajalah yang berkenaan dengan pelajar-pelajar yang Dr. Siva nilai lah. Okey, yang kedua pula kita ada, saya tak pasti, mungkin Puan Sarah dia akan maklumkan lah macam mana dia setting kat dalam ni. Cuma yang saya nak maklumkan dekat bawah ni adalah okay, untuk produk room 1, untuk produk
produk inovasi. Room 2 adalah untuk panel yang kedua, nilai group yang kedua yang sama. Contohnya kumpulan 1, dia ada 2 panel juga. Mungkin yang terlibat dengan room 2 siapa tadi? Macam dia lebih kurang sama. Kalau tuan-puan klik dekat panel ni pun dia akan terus, contohnya kita cari ada tak panel yang terlibat dengan dua room. Tak terlibat. Maksudnya tak ada yang tak terlibat lah. Okey, macam yang ni. Puan Nur Azri ni terlibat dua-dua room. Room 1 dengan room 2. So maksudnya just klik dekat bahagian yang sini pun dah tahulah tuan-puan terlibat dalam bilik yang mana. Maksudnya terlibat dalam sebab dia pecah. Ada kumpulan 1, kumpulan room 1, room 2 ni mungkin terlibat 2 kali nilai group yang sama ke macam mana. Saya tak pasti. Room 1 dengan room 2. Nanti Puan Sarah akan maklumkan lah macam mana dia setting kat sini. Cuma yang bawah ni adalah tab yang untuk penilaian. Cuma yang dekat menu ni adalah paparan lah. Paparan jadual Q&A, buku program, pengesahan penilaian yang tuan-puan isi dekat mana? Dekat sini. Dekat tadi. Benda yang proses yang sama. Tuan-puan akan isi yang ni. So dia akan paparkan sama ada nak klik kat sini pun dia akan paparkan paparan yang sama, ataupun tuan-puan boleh klik dekat menu, dia akan paparkan paparan yang sama yang tadilah, pengesahan penilaian. Yang paling penting adalah tab yang di bawah. So yang ni yang bawah yang last kali adalah penilaian projek. Nanti Puan Sarah akan maklumkanlah apa beza room 1, room 2 penilaian projek. Yang ni Puan Sarah yang setting lah. Okey, yang seterusnya saya pergi ke program DUB. Okey, program DUB kita ada 9 kumpulan. So dia punya tab kat bawah pun sama. Dia ada panel, lepas tu jadual Q&A, pengesahan penilaian. Pengesahan penilaian yang ni yang lama kot ni. Nanti saya akan set balik dengan Puan Ayuni untuk buang balik yang lama. Okey, saya tengok. Yang ni kalau ikutkan yang borak selepas kita isi borang pengesahan panel tu tadi, yang last kali, yang ni last kali tuan-puan, last kali dia akan ada detail-detail lah kat dalam ni. Okey. Detail-detail kat sini, status ulasan kajian produk berpotensi. Lepas tu akan ada tanda tangan dan cop organisasi. Okey. Yang untuk panel ni tadi, okey, cuma yang ni, yang borang pengesahan ni kita ada cop organisasi atau rasmi. Maksudnya tuan-puan boleh masukkan upload image dengan tekan button kat sini je. Sama ada image tu daripada desktop komputer ataupun image tu boleh boleh tangkap gambar. Maksudnya tuan-puan ada gambar tanda tangan ke, ada cop ke, boleh tangkap gambar, masukkan dalam image cop organisasi yang ni. Okey, ada lagi. Sekejap ya. Okey, yang ni pun sama. Dia ada penilaian dokumen tender, dia ada sesi Q&A, penilaian produk inovasi. Maksudnya kat sini ada penilaian dokumen tender yang terlibat panel yang lain. Kalau kata kat sini untuk program di DUB, dia ada penilaian produk inovasi, ada panel yang telah dikhaskan untuk menilai produk inovasi. Ataupun tuan-puan klik kat sini pun sama juga. Mungkin tuan-puan ada nama tuan-puan tadi, Halimatun Sadiani, menilai produk inovasi, dia akan keluar penilaian produk inovasi. Okey, contohnya saya pergi kepada SR Muhammad Ehsan Syam, dia menilai dokumen tender. Okey, maksudnya untuk program DUB dia pecahkan kepada, ada panel yang akan menilai penilaian dokumen tender, ada panel yang akan menilai produk inovasi. Okay. Macam DKA dengan macam DPB, panel yang sama akan nilai pembentangan hasil projek individu pelajar tu, dan juga menilai produk inovasi dalam grup. Produk inovasi tu sekali saja nilai
maksudnya hasil produk yang telah dihasilkan, markah dia adalah satu grup. Okey, markah satu grup saja. Kalau macam yang untuk penilaian pembentangan projek, individu. Okey. Okey, yang ni untuk sesi penggunaan taklimat itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan daripada panel? Sebelum saya teruskan seterusnya kepada sesi taklimat pemakahan. Ada persoalan yang ingin ditanya? Tiada puan, okey clear. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah ya. So maksudnya mungkin ada panel yang telah bersama kita pada semester lepas, ada panel yang baru. So saya memang berterima kasih dan juga memang menghargailah kerjasama yang telah ditunjukkan oleh panel-panel daripada dulu sampai sekarang. Okey, kalau daripada face to face sampai kita dah buat secara online. Cuma mungkin kita punya aplikasi ni ada sedikit ada masih lagi ada orang kata masih lagi ada dia punya masalah yang boleh kita atasi lah. Maksudnya dia tak adalah kata aplikasi ni yang terbaik lah. Maksudnya kita guna ni hanya untuk memudahkan dokumen-dokumen yang kita nak setkan untuk sesi-sesi penilaian. Tak perlulah panel-panel tercari-cari pelajar ni dia punya dokumen yang mana kan. Okey, sebab tu kita menghasilkan satu aplikasi untuk e-Hapit ni lah. Okey, kalau dulu Dr. Siva pun bersama dengan saya daripada zaman sebelum nama e-Hapit lagi, Dr. Siva dah ada sebagai panel penilai. Dia punya rentetan daripada tak ada nama pembentangan projek biasa, kita pergi ke e-Hapit secara face to face, dan sekarang Dr. Siva masih bersama dengan kami lah untuk sesi secara online. Okey, saya mengharapkan tuan puan tak ada masalah untuk melaksanakan penilaian. Seterusnya Cik Kamal, saya teruskan kepada pemakahan ikut macam mana channel masing-masing ke macam mana? Saya untuk program DPP masih terus channel yang sama, link yang sama. Okey. Untuk taklimat pemakahan, saya nak minta Puan Ayuni dan juga Puan Siti Sarah respon dulu apa kaedah yang mereka nak gunakan. Untuk Puan Ayu Zanti akan gunakan link yang sama. Manakala Puan Ayuni dan juga Puan Siti Sarah boleh respon. Puan Ayuni rasanya buat secara offline kalau tak silap saya. Assalamualaikum. Ya, saya akan buat secara offline. Saya recorded video lah. Saya akan bagi video pada panel DUB nanti ya. Okay, Assalamualaikum. Untuk DKA, saya dah beri link baru untuk taklimat penilaian dan borang makalah di dalam grup WhatsApp panel e-Hapit. So, panel DKA boleh keluar daripada meeting ni dan masuk ke link yang baru. Terima kasih. Okey, jelas lah. Okey, so untuk Puan Ariyanti akan teruskanlah sesi ini untuk taklimat permakahan, manakala untuk panel daripada program DKA akan masuk kepada link yang baru di dalam grup WhatsApp masing-masing bersama dengan Puan Siti Sarah, manakala Puan Ayuni akan menghantar recording taklimat tersebut ke dalam kepada panel-panel. So Puan Ariyanti boleh teruskan untuk taklimat pemakahan, dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, saya terus pergi kepada apps DPB lagi sekali. Okey, untuk sesi pemakahan DPB. Okey, untuk DPB kita ada 11 kumpulan pelajar. Untuk kita ada 4 panel. Sekarang ni kita ada 4 panel. So kita dah pecahkan kepada bilik-bilik. Room 1 adalah terdiri daripada kumpulan 1 hingga kumpulan 5. Okey. Room 2 adalah kumpulan 6 hingga kumpulan
11. Okey. Untuk room 1, panel yang akan menilai room 1 adalah terdiri daripada IR Technologist Dr. Hafizi dan juga Dr. Muhammad Hanif. Okey, untuk room 1. Okey, room 2 kita ada IR Technologist Faid dan juga Associate Prof Technologist Dr. Zulkifli untuk menilai kumpulan 6 sampai kumpulan 11. Okey. So untuk cuma kat sini saya nak terangkan berkenaan dengan kumpulan-kumpulan yang dinilai lah. Kita ada supaya tuan-puan panel panel tidak keliru dengan kumpulan-kumpulan yang ada di dalam. Contohnya untuk room 1 kita ada kumpulan 3 kat sini. Okey, kalau tengok kumpulan 3 dia ada 3A, 3B. Okey, 3A ni adalah penyelia yang sama sebenarnya. Cuma bila dia buat produk dia jadi pecah dua. Maksudnya kat sini kumpulan 3 ni sebenarnya ada 2 produk. Okey, 2 produk yang berbeza. Maksudnya satu produk dia mewakili 2 pelajar sahaja. Okey. Maksudnya kumpulan B pula tapi penyelia yang sama. Kumpulan B dia ada produk dia sendiri mewakili 2 pelajar. Cuma yang lain-lain ni adalah dia ada satu produk saja untuk mewakili 4 pelajar. 4 ataupun 3 pelajar. Cuma yang kumpulan 3A ni dia ada keistimewaan sikit mungkin waktu dia menghasilkan tajuk produk tu dia dah pecahkan dua produk. Mungkin pelajar tu dia berminat dengan produk-produk masing-masing lah. Disebabkan yang tu penyelia dah pecahkan produk yang berlainan lah. Sebab tu kita ada kat sini 3A dan 3B. Okay. So untuk kumpulan 4 yang macam yang saya maklumkan tadi, kumpulan 4 ni kita ada program CDIO sebenarnya bersama. Maksudnya program CDIO ni dia bekerjasama dengan jabatan lain untuk bukan menghasilkan produk. Dia macam ada bahagian jabatan perdagangan, dia ada skop kerja dia, jabatan engineering dia ada skop kerja dia lah untuk CDIO yang ni. Cuma kumpulan yang terlibat banyak-banyak 11 grup tu tadi, hanya satu kumpulan sahaja terlibat dengan CDIO bersama dengan Jabatan Perdagangan. Maksudnya bila ada sesi Q&A kat sini, mungkin untuk bahagian engineering, kita sebagai DPB, panel daripada DPB, dia dah selesai menilai dokumen pelajar. Okay? Maksudnya dah tengok dokumen pelajar. Pada waktu Q&A hanya untuk sesi soal jawab untuk lebih memahami ataupun mungkin tuan-puan ingin mengetahui lebih lanjut hasil produk pelajar. Kita bagi dalam 30 minit sesi Q&A tu. Cuma yang daripada untuk kumpulan 4 ni saya belum ada makluman apa-apa lagi perjalanan dia punya penilaian daripada Jabatan Perdagangan. Cuma untuk panel hanya bersedia untuk sesi Q&A sajalah pada sesi tu. Okey, tak perlu menilai pelajar Jabatan Perdagangan. Mereka ada panel sendirilah untuk menilai hasil projek mereka lah. Maksudnya Jabatan Perdagangan ni lebih kepada marketing produk tadi. Okey, dia lebih kepada marketing produk yang telah dihasilkan kumpulan 4 tadi. Dia hanya buat marketing sahaja. Okey, mungkin pelajar-pelajar ni dia ada sesi pembentangan juga dalam 30 minit macam tu. Kita akan bermula pukul 11 tapi kita akan pakai link yang berlainan. Okey, pukul 11 pagi link yang berlainan yang disediakan oleh Jabatan Perdagangan lah. Okey, maksudnya kat sini saya mohon tuan-puan masuk link tu. Mungkin saya tak tahu perjalanan dia macam mana. Moderator pun berlainan. Moderator berlainan. Untuk sesi Q&A kita ada moderator kita daripada Jabatan Perdagangan, daripada Jabatan Engineering kita dah setkan moderator kita. Tapi untuk kumpulan 4 dia dah bertukar moderator. Dia moderator, dia ada orang yang menguruskan pegawai yang menguruskan CDIO lah yang menjadi moderator. Kalau ikutkan dekat Jabatan Awam,
Cik Nur Hayati lah yang akan menjadi moderator pada sesi tu. Okey, cuma kat sini pelajar kumpulan 4 ni dia takkan bentang lagi sekali. Cuma pelajar JP je bentangkan hasil projek marketing mereka lah. Saya tak pasti apa yang dibentangkan. Mungkin dia ada demonstrasi produk ke, saya tak pasti. Yang tu sebab kita tak dapat apa-apa makluman lagi dokumen yang pelajar bentangkan tu. Okey. Yang untuk penilaian, kita pergi kepada penilaian seterusnya yang macam yang saya maklumkan tadi. Di sini di paparan aplikasi ni telah dipaparkan senarai kumpulan pelajar yang dinilai oleh panel masing-masing. Kalau tengok kat sini kita ada cuma untuk sesi Q&A tu kita akan pukul 10.30 sampai pukul 11 tu kita akan bermula kumpulan 5 dulu. Okey, kumpulan 5 dulu. Kumpulan 4 tu saya dah letakkan dia kumpulan yang last sekali walaupun dia kumpulan yang keempat. Maksudnya kumpulan yang keempat tu tuan-puan panel-panel mohon masuk patah balik ke apps dan masuk link yang saya dah setkan kat dalam tu lah. Maksudnya keluar balik MS Team yang masuk untuk grup pertama sampai grup yang kelima. So keluar balik, patah balik ke apps, klik link yang ke kumpulan 4 lah. Seterusnya Q&A untuk yang keempat, kumpulan 4 bersama dengan pelajar JP. Okey, seterusnya kita pergi kepada borang penilaian markah. Okey, macam yang saya maklumkan tadi, paparan kat sini, senarai di sini adalah paparan senarai pelajar yang dinilai oleh tuan-puan, oleh panel-panel lah. Okey, kalau tengok kat sini ada 5 kumpulan dan dia ada senarai pelajar. Setiap kumpulan ada senarai nama pelajar masing-masing sebab kita ada penilaian individu. Okey, penilaian saya klik salah satu pelajar kat sini, kumpulan 1. Okey, kalau tengok kat sini, macam tadi yang saya maklumkan ada tajuk, ada nama produk. Ini tajuk projek pelajar ni. Okey, ini nama produk. Maksudnya pelajar ni dia akan buat produk dan tajuk ni adalah skop kerja mereka. Maksudnya tajuk ni, skop kerja yang ni dia akan dia akan sebagai tajuk projek lah. Maksudnya kalau ikutkan kita punya projek, kita ada keseluruhan projek tu mesti daripada bab 1 kita ada pengenalan yang lebih kepada pengenalan berkenaan dengan tajuk mereka, tajuk yang ni lah, tajuk yang dipaparkan kat sini, dan juga dia punya ada objektif dan skop kerja mereka. Bab 2 literature ataupun kajian lapangan. Bab 3 method yang digunakan mengikut objektif yang telah disenaraikan, method tu. Okey. Lepas tu yang keempat, apakah result daripada objektif yang telah disenaraikan. Maksudnya objektif yang disenaraikan dalam bab 1, bab 4 dia menyenaraikan result. Okey, berdasarkan method yang telah dipilih lah. Mengikut objektif yang disenaraikan. So bab 5 adalah perbincangan. Okey, perbincangan dan ada kesimpulan. Perbincangan terhadap data yang dianalisis lah. Okey, so kat sini maksudnya pelajar dia akan bentangkan yang saya kata video pembentangan projek ni adalah pelajar akan bentangkan 5 bab tu tadi. Okey, 5 bab tu tadi. So ikutkan kat sini saya bagi durasi dia punya video dalam 15 minit lah. Okey, 15 minit untuk pelajar sampaikan ke 5 bab mengikut tajuk mereka lah tadi. Okey. Lepas tu yang seterusnya kita ada video inovasi. Yang ni untuk video pembentangan ni adalah penilaian dia adalah secara individu. Okey. So yang ni video inovasi ni adalah dalam kumpulan. Okey, dalam kumpulan. Okey, kalau tengok kat sini, kalau kata video tak boleh klik, dia boleh klik dekat sinilah yang ada sini. Mungkin kalau kata saya sebenarnya kita ada panel lain untuk laporan ni, penilaian laporan. Kalau ikutkan, saya takut macam ia jadi sebab 2 hari kan, tuan-puan nak tengok banyak perkara nak tengok, saya takut tak sempat. So saya dah saya dah lantik untuk laporan, kita bagi panel yang lain. Maksudnya panel dalaman dipisah lah. Kita dah lantik panel yang lain untuk tengok laporan pelajar. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi ke borang markah. Okey, borang markah tu tadi, kita ada borang markah individu, kita ada borang markah inovasi. Okey, contoh je saya klik dekat borang markah present, maksudnya borang markah individu adalah borang markah video present project tadi, yang ada 5 bab tu tadi. Okey, kalau tengok kat sini, so kita klik satu contoh kat Okey, saya klik dekat borang markah. Okey, borang markah untuk present video presentation pelajar individu tu tadi, saya klik kat sini. So borang markah ni saya dah setting untuk panel. So maksudnya panel tak perlu nak isi nama pelajar, tak perlu nak isi tajuk projek, tak perlu nak isi detail-detail kat dalam ni lah. Hanya panel, hanya isi dekat sini sahaja. Okey, kat sini pun saya dah setkan nama panel, maksudnya borang markah ni khas untuk panel Dr. Hafizi. Okey, khas panel yang saya dah setkan lah. Cuma kat sini, sebab sini saya masukkan semua formula yang saya ambil daripada jadual pelajar. Maksudnya saya dah setting, semua saya dah setting kat sini lah. Okey, yang seterusnya, macam mana nak menilai markah kat sini? Markah individu tu tadi kita ada berdasarkan rubrik. Okey, kalau tengok kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kriteria atribut yang kita nak nilai. Dari segi kriteria dia daripada subject knowledge pelajar lah. Daripada video pembentangan tu. Mungkin kat sini tuan puan, yang tu saya kata tadi sesi Q&A, mungkin tuan puan tengok video tu macam tak berapa nak faham, mungkin sesi Q&A tu boleh bertanya soalan kepada pelajar supaya dia sebenarnya tak ada pun markah untuk sesi Q&A, cuma dia merakumi semualah. Kita nak tengok subject knowledge dia dari segi tahap dia kan macam mana. Mungkin selepas Q&A tu tuan puan boleh nak ubah balik markah kat sini pun boleh. Okey, kalau tengok kat sini satu lagi yang saya nak tunjuk kat sini, yang kriteria yang nombor 3 ni, kriteria penilaian nombor 3, dia kata kat sini, ability to form an oral writer communication skill for building services engineering project using standard report. Okey, kat sini sebenarnya kenapa panel kena nilai juga sedangkan report tak perlu tengok. Okey, yang maksud saya kat sini adalah ability to form oral. Okey, oral maksudnya oral dia bentangkan bab 1 sampai bab 5. Okey, bab 1 sampai bab 5. So untuk kriteria yang nombor 3 ni akan ada 2 markah. Markah daripada panel dalaman untuk dia tengok report, penulisan report sahaja. Dia tak tengok pembentangan report tu. Okey. So maksudnya yang sini, yang tuan puan nilai kat sini adalah hasil bab 1 yang dia bentangkan, bab 1 sampai bab 5 tu ada synchronize ataupun jelas ke tak jelas dengan tajuk dan juga objektif yang telah dipilih lah. Maksud dia macam tu, dia bentangkan tu nampak ada flow dia ke tak berkenaan dengan report tu. Sebab report yang saya dah mention tadi ada bab 1 sampai bab 5. Adakah memenuhi? Maksud dia memenuhi ke tak apa yang dibentangkan tu? Kandungan dalam report sepatutnya kena ada terangkan bab 1 sampai bab 5. Mungkin kajian lapangan tuan puan rasa tak sesuai dengan apa yang dibentangkan ataupun tak sesuai dengan method ke, tak sesuai dengan tak sesuai dengan dia punya ni lah research dia ke, yang tu yang saya maksudkanlah pembentangan form oral presentation using standard report lah. Maksudnya standard report tu adalah bab 1 sampai bab 5 lah maksud saya kat sini. Tapi untuk written communication skill, written ni kita ada panel dalaman untuk tengok report yang bertulis. Okey, report yang bertulis yang telah akan disubmit kepada pelajar, submit daripada pelajar kepada panel tu lah. Okey, dan panel yang dalaman tu dia akan cek satu-satu penulisan ayat dia, dari segi format penulisan report, macam tu lah. Okey. So yang ni 2 kali akan nilai, walaupun ada kat sini tuan puan jangan pula kata tak ada report macam mana nak nilai. Maksudnya apa yang dibentangkan daripada bab 1 sampai bab 5 lah maksud saya kat sini. Okey. So resources ni maksudnya resources yang merakumi semua paper, equipment, material dan tuan puan boleh tengok kat sini, ini adalah penerangan dia.
yang ni dimaksudkan resources tu dimaksudkan ada tak melibatkan salah satu ataupun 3 daripada atas ataupun 4 yang markah format maksudnya 4 daripada segi teknologi. Ada tak yang dia tunjukkan resources yang dia gunakan dia punya rujukan, okey. Lepas tu project innovation. So dalam presentation ni pun walaupun dia adalah markah individu, tapi tadi yang saya maklumkan pelajar ni dia ada skop kerja masing-masing. Ada pelajar mungkin dalam satu produk dia ada skop kerja dia buat apps. Ada pelajar dia buat Lita. Ada pelajar buat ni. Maksudnya tengok project innovation ni bukan keseluruhan produk tu. Maksudnya innovation yang individu tadi. Okay, maksudnya skop kerja dia individu. Okay, so setakat ni okey ke? Cuma kat sini yang borang markah ni Tuan Puan tak perlu isi kat sini. Sini tak perlu isi sebab sini saya dah letakkan formula kat sini. Tuan Puan hanya klik je dekat sini, dekat kotak warna biru ni saja. Maksudnya tak kira lah Tuan Puan nak tekan huruf apa, dia akan baca. Selalunya kita akan tekan huruf X lah. So dia akan baca markah dia 1. Maksudnya 1 ni adalah markah dia dapat 1 point saja. Okay, katakan kalau dia dapat full mark, maksudnya dia point dia 5 lah. So tekan kat sini, dia akan keluar 5 kat sini. Tu kalau kata Tuan Puan tekan banyak kat sini, dia akan baca. Maksudnya 1 sahaja. Maksudnya nilai yang perlu diisi 1 sahaja. Okay, so katakan saya bagi saya try dulu. Nanti saya padam balik lah yang Dr. Fizi punya nanti. So tengok kat sini. So markah keseluruhan, persen keseluruhan adalah 10. Walaupun dia per 25 sebenarnya. Markah dia 25, point yang dia dapat dia 25. So persen untuk presentation 2 ni kita ambil 10 markah saja, 10% saja. So markah dia adalah 10 lah. Okey, kalau kata Tuan Puan isi yang ni, ada yang kotak-kotak bermasalah ni, nanti maklumkan kepada saya sebab mungkin saya copy ke paste ada yang bermasalah, nanti maklumkan ke saya lah. Cuma yang saya nak ingatkan kat sini, tak perlu masukkan markah kat sini. Kalau masukkan markah kat sini, maksudnya hilang lah formula yang saya dah setting kat sini. Just klik pada kotak biru saja ni. Okey. So dan seterusnya masukkan tarikh lah. Tarikh yang dinilai. Mungkin kalau kata Tuan Puan setting markah ni selepas sesi Q&A, so tulis tarikh pada selepas tu lah. Okey. Okey, untuk pelajar 1, maksudnya dia sequence lah. Pelajar 1 tadi, 1 adalah yang list lah, ikut list yang dalam apps tu tadi. Pelajar 2, kalau tengok kat sini I0 kan. I0. Pelajar 2, dia ikut list dalam apps tu tadi. Pelajar 3, untuk yang ni untuk kumpulan 1 ni sebenarnya pelajar 3 sebelum ni ada, tapi sebab pelajar ni dah berhenti, so dia akan jadi kosong. Okey, so pelajar 4 lah kat sini. Okey, so ada 3 pelajar sahaja. Okey, so yang ni untuk markah individu pelajar dalam satu borang yang sama. Okey, maksudnya kat sini kalau Tuan Puan klik dekat pelajar yang lain pun, okey, contohnya saya klik dekat Nurul Huda ni. So Tuan Puan pergi dekat borang markah yang ni, link yang ni, dia adalah link yang sama yang tadi. Link yang sama. Maksudnya tadi kita tengok pelajar 1 kan. So pergi ke pelajar 2 lah. Okey, pelajar 2, Nurul Huda. Okey, dia adalah borang yang sama, link yang sama. Maksud saya macam tu lah. Cuma saya setkan dah masuk dalam page pelajar tu, boleh tak payah patah balik cari borang markah. Saya dah setkan setiap pelajar ada borang markah walaupun link yang sama lah. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada ni. Oops. Okey. Dan seterusnya kita pergi ke link borang markah inovasi. Okey, borang markah inovasi ni Tuan Puan klik je kat mana-mana pelajar untuk dapatkan borang markah dia, tapi borang markah dia adalah satu grup, satu sahaja borang markah dia. Maksudnya tak ada pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4, tak ada. Okey. So kat sini sama juga
cara pemakahan tu tadi yang kotak warna biru saja tuan-puan klik. Cuma dia punya kriteria yang dinilai berlainan lah. Dari segi yang tadi kita lebih kepada hasil projek ikut tajuk. So yang ni kita lebih kepada hasil produk. Maksudnya keseluruhan. Ada 4 pelajar, dia buat satu nama produk. Mungkin dia dah pecah-pecahkan ikut skop kerja. So dia akan jadi satu produk. So produk ni apa hasil dia? Okay, so kriteria yang dinilai adalah dari segi kekemasan, finishes, dari segi functionality, maksudnya kepusian produk tu, dan juga material yang digunakan. Katakan produk yang ni lebih kepada apps, mungkin tengok dari segi dia punya apa, mungkin kat sini tak sesuai untuk dari segi apa, material, mungkin lebih kepada komponen ataupun kalau apps macam mana, kalau apps ataupun lebih kepada dia punya objektif untuk solve problem tu lah. Okay. Yang dia ambil item-item dalam apps tu. Okay. Platform-platform dalam apps tu lah. Lepas tu teknologi, equipment, teknologi yang digunakan lah dalam menghasilkan produk tu. Novelty adalah idea produk tu. Okay, sama ada produk tu adalah idea asal pelajar ataupun macam manalah. Lepas tu invention ni dia punya apa, penambahbaikan ataupun hasil produk apa, hasil produk pelajar selepas dari segi dia punya apa, penambahbaikan yang telah dilakukan oleh pelajar lah. Okey, berkenaan dengan masalah yang timbul lah untuk menyelesaikan masalah tu yang ni. Okey, yang seterusnya adalah potensi komersial. Dari segi benefit, dari segi relevan dia, lepas tu cost project, kos asal dengan kos yang nak dijual macam mana, adakah relevan ke tak relevan. Lepas tu potensi pasaran, potensi akan diguna pakai dekat pasaran. Maksudnya yang ni lebih kepada produk markah kepada produk. Okey, maksudnya markah produk ni sebenarnya kita akan refer markah kat sini untuk kita tengok mana produk, 3 produk tadi yang untuk kita bawa ke depan lah. Okey, mungkin katakan tuan-puan ada yang nilai 6 group. Okey, akan yang lagi panel room 2 akan nilai 6 group lagi. Mungkin ada waktu tu dia tengok produk tu saja. Nanti selepas je mungkin hari apa kita akan setting balik. Mungkin selepas pukul 12 ke, kalau tuan-puan masih lagi relevan dengan masa tu, kita akan teruskan, tapi nak tengok markah produk tu lah. Mungkin kita akan setting masa yang lain untuk kita bincangkan semula kita nak pilih 3 produk yang terbaik untuk kita bawa ke PPIP lah untuk pertandingan peringkat politeknik. Okey, so ada apa-apakah nak tanya berkenaan dengan pemakahan ni untuk panel daripada DPB? IR Hafizi pun daripada dulu lagi dah jadi panel sampai sekarang, kita jemput lagi. Lepas tu kita ada Dr. Muhammad Hanif. Dr. Muhammad Hanif ni kalau tak silap daripada ketua program lebih kepada IoT lah. So kalau tengok kat sini memang kita punya tema tu IoT. Tema IoT sebenarnya, tapi tak tahulah baru first time tema tu dikeluarkan sebab kita nak lebih kepada IR 4.0. Itu yang dikeluarkan oleh pihak PISAS lah untuk pelajar semester lepas daripada projek 1. Dia menghasilkan tajuk yang ada kaitan dengan IoT ataupun IR 4.0 lah. Okey, mungkin daripada sini kita ya tadi kan dalam apps tu dia ada komen apa semua, mungkin selalunya komen tu saya akan masukkan kepada pelajar dan juga saya sebagai penyaras kita akan tengok balik apa komen-komen daripada pihak industri lah untuk kita penambahbaikan pada sesi yang akan datang. Okey, ada apa-apa nak tanya? Saya rasa saya dah selesai bahagian saya. Okey, boleh.
Siapa? Dr. Hafizi? Okay, macam ni. Assalamualaikum. Okey. Maybe you boleh create satu group WhatsApp kot. Kalau ada apa-apa pertanyaan tu, senang kita nak bertanya. Apa dia? Doktor? Okay, maybe you boleh create satu group WhatsApp for this panel. And then kalau ada apa-apa pertanyaan tu, kalau ada kemusykilan tu boleh ikut kita nak berkomunikasi kan. Okey. Mungkin saya akan maklum. Boleh. Sebab sebelum ni saya ada createkan group WhatsApp untuk panel semester lepas. Mungkin Tuan Haji Aziz belum sempat lagi. Nanti saya maklumkan dekat Tuan Haji Aziz lah. Okey. Okay, terima kasih Doktor. Sama. Siapa? Dr. Zulkifli. Lepas tu kita ada Dr. Ni bakal doktor kot. I.A. Faid. Okey. Tidak masalah. Okey, baik. Okey, mungkin kalau ada masalah nanti dalam grup WhatsApp dalam grup WhatsApp saya akan bagi link untuk install untuk hari ni. Kita akan tengok dulu proses install apps tu. Kalau ada masalah nanti kita akan tengoklah daripada situ untuk hari ni. So untuk saya memang masih menunggu lagi finalize dokumen daripada pelajar sebenarnya. Sebab ada pelajar yang dia nak ada yang nak ubah lah, nak apalah kan. So kita tengok dulu macam mana keadaan dia. So kita start esok lah, boleh kita start esok. Maksudnya 2 hari 28 dan juga 29 kita akan offline saja, tak perlu online dengan pelajar. Maksudnya tuan-puan boleh tengok dokumen pelajar dekat dalam apps tu. So boleh tengok video, dia ada dua benda je tadi, video pembentangan dan juga video inovasi. Okey. Dan mungkin kalau kata report tu saya tak hidekan dia, mungkin tuan-puan nak tengok report dia mungkin tak faham ke apa ke. So saya on report tu supaya tuan-puan tengok dulu. Cuma macam Encik Talib, KJ kita cakap tadi lah, kita ada kekangan untuk progres kerja pelajar tu. Maksudnya report kat situ dia jadi kelengkabut sikit. Saya minta maaf lah banyak-banyak pelajar saya tu. Okey, report tu macam sebab tu kita ada panel 2 kali dah kita nilai report tu. Yang kedua ni kita jemput panel dalaman lagi untuk tengok dari segi penulisan. Maksudnya overall daripada bab 1 sampai bab 5. So biasalah pelajar diploma ni dari segi research report dia tak berapa nak faham. Okey, maksudnya hasil dia mungkin kat situ saya tak hidekan report. Tuan-puan panel boleh tengok report, mungkin penerangan video tak apa nak jelas. Boleh tengok report pelajar supaya lebih jelas lah. Okey, apa produk yang mereka hasilkan. Okey, ada pelajar yang hantar report, ada pelajar masih lagi saya menunggu report tu sebenarnya. Sebab tu cuma sebab kita untuk silibus baru ni kita ada 14 minggu saja. So minggu ni minggu ke-13, minggu depan adalah minggu yang last sebelum kita submit markah sebenarnya. Sebab tu dia bila kita nak menunggu lagi, kita dah settle dengan panel, susah sikit lah. Sebab tu saya lantik panel dalaman saja untuk tengok report pelajar. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kepada Cik Kamal untuk seterusnya. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan Arzuzianti untuk taklimat e-Habib dan juga taklimat aplikasi e-Habib dan juga taklimat permakahan bagi program projek pelajar, bagi program diploma perkhidmatan bangunan. So manakala sesi taklimat permakahan juga sedang berlangsung bagi program diploma kejuruteraan awam bersama Puan Siti Sarah, dan taklimat secara offline untuk program diploma ukubahan oleh Puan Ayuni. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini berakhirlah sudah sesi ataupun opening untuk e-Habib sesi 1 2021-2022. InsyaAllah e-Habib ini akan berlangsung bermula daripada hari ini 27 Disember 2021 sehingga 4 Januari 2022.
So kita doakan agar program kita berjalan dengan lancar sepanjang tempoh tersebut dan dipermudahkanlah segala urusan kita. InsyaAllah. Bagi pihak jawatankuasa program, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel kerana sudi menghadirkan diri untuk opening pada pagi ini. Dan kita akan berjumpa seterusnya di dalam sesi-sesi bersama dengan moderator dan juga sesi Q&A bersama dengan pelajar. Dan seterusnya pada 4 Januari kita akan ada sesi penutup lah untuk program eHapib sesi 1 2021-2022 insyaAllah. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay.